Saya ada mohon tapi saya dah print dah. Ha. Alamak, ya ke? Ha. Ha. Saya kena tanya kot bahagian tu. Tapi ha. Ha. Sebab saya print ada pula. Dia kata permohonan awak telah berjaya. Lepas tu tak ada pula dekat sistem peliknya. Print ada. Saya kategori IR. Saya bukan kategori orang sama-sama. Orang sama-sama. Saya kategori lain. Saya kategori IR 4.0. Saya tak sama dengan diorang. Sebab saya bukan kategori pengajaran, pendidikan tu. Saya dah, sebab saya dapat print tu dia kata setelah berjaya dia kata. Kan saya hantar yang surat tu. Kejap nanti saya datanglah kejap. Okey. Okey, alright. Tak nampak. Ada. Cis. Tak apalah, nanti saya settle kalau masalah saya. Okey. Pergi kepada mana ni penina. Pergi kepada ni. Okey, kekof. Okey, saya pergi kepada kekof dari kod kan. Okey, so kita tengok kepada pertama sekali. Okey, faham apa itu junction. Sebab ramai yang tak faham junction tu apa. Okey, junction tu yang ini ni junction, ni junction. Yang saya highlight kan, highlight pun warna ni. Highlight pun warna ni. Ni, ini yang kita panggil the junction. Junction ni selalunya kita akan letak X atau Y ataupun A atau B. X dia terlari sikit lah. Yang ini kita tak panggil junction. Yang ini kita tak panggil junction. Yang ini kita tak panggil junction. Yang itu kita panggil corner. Corner. Yang itu kita panggil corner. Okey, faham tak? Yang itu kita panggil corner. Yang ini baru kita panggil junction. Okey. So, seterusnya seterusnya awak kena tahu junction ni mesti ada in dengan out. Dia mesti ada masuk dengan keluar. Dia tak boleh semua masuk. Dia mesti ada seorang, dia mesti salah satu kena ada. Dia kena keluar ada, kena masuk pun ada. Okey, so pertama sekali tadi mula-mula awak buat apa? Awak buat EMF. Okey, so EMF yang ini. So kita pergi kepada ni EMF. Yang ini EMF. So yang ini ke atas, yang ini pun ke atas. Yang ini positif ya, kita tengok positif EMF ke atas, positif EMF ke atas. Okey, lepas tu kita buat dia punya current. Okey, macam mana nak tentukan current? Current, you kena follow apa yang dia bagi. Okey, kalau you tengok dekat sini, I dekat sini, I1 kat sini. So I1 dekat sini, so dia akan keluar macam ni lah, I1. So yang ini I2, sini I2, sini I2, sini I2. So yang ini akan jadi I2, yang ini akan jadi I1. Okey, apa berlaku dekat tengah-tengah ni? Kenapa saya tak tahu nak buat? Kenapa saya tak tahu nak buat? Sebab tak ada bateri.
So bila tak ada bateri, you tak tahu nak tulis dia dekat mana, I1 kat mana, I2, I ni, I. Kena follow I Dia letak I lah. Jangan letak I3 pula. Kalau dia letak I, you have to follow dia ada I. Kalau tidak, you tak menjawab soalan exam nanti. So I ni, you kena tengok ni. Saya suka bayangkan ini adalah pintu. Okay. I1 keluar pada rumah. I1 keluar pada rumah. I2 keluar pada rumah. So I ini dia kena masuk. So dia akan jadi masuk. I adalah masuk. Sebab dua dah keluar, so seorang kena masuk. So I akan jadi masuk. Okay. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay. Then kita masuk kepada loop. Okay, macam ni kita nak tentukan loop. Okay, loop kita akan tengok kepada putaran tu lah. Okay, so kalau awak tengok kepada ni, so yang ini ke atas, ini kawasan ni. Kita tengok kawasan ni dulu. Kawasan ni. Ni kawasan ni. Ni. Okay, kita tengok kawasan ni. Kita akan ada dua loop lah. Satu lagi yang ini. Ni kawasan ni. Okay, kalau untuk kawasan yang warna pink ni, kawasan yang warna pink ni, hanya ada satu EMF iaitu 12. Yang ni tak ada. Saya check tak ada dah bateri lain. So saya akan follow yang ni lah. So dia akan buat putaran macam ni. So ini loop 1. Okay, kawasan yang warna purple ni pula, so EMF dia ke atas. So tak ada kan EMF lagi kawasan ni. Bila awak nak buat yang kedua ni, awak tutup lah yang ni. Awak tutup ni. So dia macam ni. So dia akan jadi ke sini. So ini adalah loop kedua. Loop ikut EMF. Okay. Dah siap ni. Kita pecah lah baru kita guna KL1, KL2. Okay. So KL1, submission I in sama dengan submission I out at junction. Pilih junction mana awak nak. Kalau saya akan pilih junction X lah. Saya suka yang mula-mula dulu lah, X. Tengok junction X. Siapa yang masuk? Yang masuk adalah I1, yang masuk lagi adalah I2, yang keluar adalah I. I. Susun. I1, I2, I equals to 0. So this will become your first equation. Mesti susun A, B, C, D. Susun A, B, C, D. Okay. Alright. KL2 pula kita akan pecah lah kepada 2. Kita akan pecah kepada 2. Iaitu loop 1, loop 2. Okay. KL2 punya formula adalah submission EMF sama dengan submission IR. Submission EMF sama dengan submission IR. Okay, so kita tengok kepada L1 lah. Okay, tengok L1. So dia akan jadi 12. Kenapa 12 dia positif? Cuba kita tengok. Okay, kita tengok. EMF ke atas. Loop pun ke atas. So sama arah. So dia akan jadi positif 12. Sama dengan ada berapa R dekat sini? Okay, ada 1, 2, 3. So saya tulis lah ketiga-tiga tu. 3.9, 1.2, 9.8. So kalau saya ada 10 R, saya tulis je lah semua 10 R kat situ. Okay, baru saya tengok I. Okay, tengok I dia. Okay, kita tengok I sekarang. Siapa yang lalu dekat 3.9? I1. Sama tak arah dengan loop? Sama. So dia akan jadi positif I1. Siapa yang lalu dekat 1.2? Yang lalu dekat point 1.2 adalah I. Sama tak arah dengan loop? Sama. So dia pun positif. Siapa yang lalu dekat 9.8? Yang lalu dekat 9.8 I1. Sama tak arah dengan loop? Sama. So dia pun positif I1. Alamak, salah kali. Dia pun positif I1.
Okey, so saya akan dapat 39 tambah 3.9 tambah 9.8 sama dengan 13.7 lah kan. Okey, 13.7 sama dengan 13.7 kat ada lain. 13.7 mana gelap sikit. I1 tambah kosong I2 tambah 1.2 I sama dengan ni padam, alamak, ni padam tambah kosong A, B, C sama dengan 12. So ini equation kedua. So ini equation kedua saya. So saya kena make sure susun A, B, C, D. A, B, C, D. Okay, lepas tu saya buat loop kedua. Okay, tengok loop kedua. Bila buat loop kedua, saya tutup yang warna apa tu, warna pink tu. Okay, tengok dekat loop kedua ada berapa EMF? Ada satu je, 9. Dan dia adalah sama arah. Cuba tengok EMF you ke atas, loop you pun ke atas. So dia positif. So 9 sama dengan ada berapa R? Ada 6.7 dengan 1.2 tu. So 6.7 dengan 1.2. 6.7 dengan 1.2. So 6.7 siapa yang lalu dekat 6.7? I2 sama arah. So I2 positif. 1.2 siapa yang lalu dekat 1.2? I. Sama tak arah? Yes, sama. So dia pun positif lah I. So dia akan jadi kosong I1 tambah 6.7 I2 tambah 1.2 I sama dengan 9. So ini akan jadi equation ketiga. So make sure dia adalah A, B, C, D. Okay. Lepas tu apa yang you buat? Cara senang buat table lah sebab markah dia banyak tau. Nanti saya tunjuk kat wak pasir dia berapa markah. Okay, saya pecahkanlah A, B, C, D. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Saya masukkanlah. So 1, 1, negatif 1, kosong. Ni ikut ni. Ikut ni. Ni. Okey. Nombor 2, 13.7, kosong, 1.2, 12. Okey, satu lagi kosong, 6.7, 1.2, 9. So saya dah susun macam ni. Saya keluarkan calculator, saya tekan mode. Awak cari mode, tekan mode, cari mode yang ada equation. Macam saya akan guna mode ni. Ni. Ni saya tunjuk kat anak panah ni. Ni anak panah. Ini saya punya calculator macam ni lah. So saya akan yang ada yang macam ni lah. So saya masukkan lah. 1, 1, negatif 1, kosong. 13.7, kosong, 1.2, 12. Kosong, 6.7, 1.2, 9. Okay, sama dengan. So saya akan dapatlah ini. So ini saya letakkanlah. Dia pun jadikan dia sebagai ni. So jawapan saya akan jadi X sama dengan 0.72. Y sama dengan 1.03. Z sama dengan 1.75. Sebenarnya ini semua adalah awak dah susun I1, I2, I. Jangan letak I3 sebab dia I. Ikut balik yang awak buat dekat sini ni. Ni I1, I2, I. Okey, boleh tak ke Kof ni? Boleh ada. So saya harap dah tak ada masalah lah nak tentukan ni lah, nak tentukan tu lah. Ya. Okey.
Okay, so saya nak masuk kepada, okay, so dia nak bagi tahu awak kita ada banyak jenis yang awak belajar. Okay, pertama sekali kalau awak nampak ada bateri, ada resistor, ada resistor, ada resistor. Ini bukan kekov. Ini buat macam biasa. Ini adalah parallel. Kira lah macam biasa. Ada resistor kat sini, resistor keempat, resistor kelima. So buat macam yang chapter capacitor buat tu. Parallel series yang saya ajar lukisan tu. Okay, ini buat macam biasa. Ini adalah parallel series punya resistor. Okay, kekov macam mana? Kekov dia akan ada 2 EMF. At least 2 EMF. Resistor buat banyak pun tak apa. E1, E2. So kalau awak nampak ada 2 EMF, ni ada satu je. Ada 2 EMF, ini adalah kekov. Tak semestinya dia duduk dalam keadaan macam ni. Dia boleh je dekat tengah-tengah. Dia duduk kat tengah-tengah. Boleh? Janji ada 2. At least 2. 3 pun boleh. 3 pun boleh. So bila you ada more than 1 EMF, so kita akan guna kekov. So kekov ingat kita ada 2 lah, KL1, KL2. Okay, potential divider. Semalam saya dah ajar potential divider. Potential divider dia adalah dalam keadaan series. Dia mesti dalam keadaan series. Di mana V1 ini, V2 inilah. So dia hanya ada satu je EMF. So V1 akan sama dengan R1 over R total. R total darab EMF atau V total. Sebab apa dia ni boleh sama dengan V total? Sebab tak ada internal resistance lah. Kalau V2 akan sama dengan R2, R total, V total. Apa jadi kalau dia ada dia bentuk bentuk macam ni cikgu. Kalau dia bentuk macam ni, lepas tu ada lagi kena settle kalau dulu dia ni dulu jadi bentuk series. Kena settlekan dia dulu dalam bentuk series. Kena settlekan dia dulu dalam bentuk series. Yang ni semalam saya dah ajar dah yang ni So ini kita panggil dia potential divider. Potential divider. Okey, hari ni kita nak masuk potentiometer. Okey, potentiometer dia akan ada 2 rumah tak siap. Satu rumah tingkat, satu dia sama juga ada 2 EMF. Tapi dia ada galvanometer ni. So bila awak nampak je ada galvanometer, so dia adalah potentiometer. Sebab kalau tak ada galvanometer, dia bukan potentiometer lah sebab dia nak balance. Okey, macam mana bentuk galvanometer? Saya rasa saya dah tunjuk dah semalam. Galvanometer adalah bentuk dia ada tengah-tengah tu, dia ada apa? Dia ada dia ada apa? Dia tengah-tengah dia adalah kosong. Tengah-tengah dia adalah kosong lah. Tengah-tengah dia kosong. Lepas tu dia punya bacaan ada positif dengan negatif. Cantik lah. Malah dah tunjuk kot. So Shopee je keluar. So dia adalah tengah-tengah dia kosong lah ni. Kalau awak tengok ni, tengah-tengah dia kosong. And then ada 30, negatif 30 lah. So dia ada positif dengan negatif. Sebab apa? Dia akan menentukan direction of current. Okay, so sekarang ni potentiometer ni ada 3 application dia. Ni penting lah. Yang pertama dia nak compare EMF. Sebab awak ada 2 EMF, dia nak compare siapa yang besar, siapa yang kecil. Tu compare EMF. Yang kedua dia nak measure unknown EMF. Mungkin dia ada bagi EMF ni 9 volt. Dia kata yang ni berapa volt. Okay. Yang ketiga dia nak measure unknown internal resistance. So dia nak measure R lah. Ada R kecil lah dekat sini. So inilah 3 application lah untuk internal resistance. Tak besar pula. Okay, so kita masuk kepada cara nak buat ni. Formula dia satu saja.
E1 over E2 sama dengan L1 over L2 sama dengan R1 over R2. Dalam awak punya exam dia hanya bagi yang ini. So saya nak awak hafal tambah satu lagi lah ini. Ni. Ni tak ada, tak bagi. So yang ini kena hafal. Ni hafal. So ni hafal. Okay. Kita tengok kepada ni. Sekejap saya bagi awak ni dulu. E7. Okay. So awak tengok kepada nanti tengok pun boleh lah. Saya dah ni dekat sini. Okay. Dalam potentiometer ni awak akan ada dapat dua lukisan. Dua bentuk lah soalan. Okay. Saya tunjuk dia punya perbezaan dulu So kalau awak tengok dekat perbezaan ni, dua-dua adalah dua tingkat. Nanti ada juga yang 3 tingkat tapi tak, silibus awak tak masuk sampai 3 tingkat. Saya rasa 2 tingkat dah cukup. Okey. Apa yang ada galvanometer. Nampak tak? Ada galvanometer. So itu adalah potentiometer. Okey. So dia akan ada E1, E2. E1, E2. Dia ada 2 EMF. Okey. Apa beza gambar ni dengan gambar ni? Adalah R. Yang ini tak ada R, tak ada R besar. Dia tak ada internal, dia tak ada external. Tengok, kita tengok kawasan dia. Saya cerita ni kawasan yang atas ni. Dia tak ada, dia kosong. Okay, kalau yang ni cuba you tengok kawasan atas. Saya cerita yang atas je tau. Awak tengok bahagian atas. Yes, dia ada. Sono pula dah. Dia ada. Tengok kawasan ni. Dia ada R besar dan dia ada R kecil. So ini ada R besar, ada R kecil. So first kali awak just beza. Dia ada R besar ke R kecil atau kedua-duanya. Oh, salah satu Kadang-kadang ada soalan dia ada R besar je. So kalau dia adalah kes R kecil ni saya panggil anak. Yang ni isteri. So kalau dia adalah kes single, ni kes single. Single, tak ada, dia tak ada siapa. Dia tak ada kiri kanan dia, tak ada siapa-siapa. Tak ada R besar, tak ada R kecil. Saya tengok bahagian atas je dulu. Okay, so dia adalah case single. So kalau case single, kita sangat senang. You hanya menggunakan formula direct terus tadi. Formula yang awak kena hafal tadi, formula dia adalah E1 over E2 sama dengan L1 over L2 sama dengan R1 over R2 kan. Kalau dia adalah case single, you guna ni terus. Terus dapat jawapan. Senang single kan hidup. Senang kan hidup dia. Dia tak perlu fikir pasal R. Okay, tapi kalau dia adalah case ada ni, so dia kena buat belakang dulu lah. And then baru dia akan buat depan. Dia susah sikit lah, complicated sikit lah yang ni. Okay, kita buat yang senang dulu. Okay, kita tengok yang senang dulu. Okay. So saya cerita dulu macam mana benda ni, apa benda lah ni. Okay, kita tengok dulu dia punya video. Okay, kita tengok. Ini adalah eksperimen potentiometer. So kalau awak tengok kepada eksperimen, tapi yang ni dia banyak wire dia pakai. Awak pakai nanti satu wire je tau. Okay. Saya tunjuk. Okay. Kalau awak perasan, ini galvanometer. Galvanometer dia buruk sikit lah ni galvanometer. Okay, wire ni adalah sebenarnya sepanjang wire ni dia adalah act sebagai resistor. Okey. Awak nampak tak nanti dia akan pegang macam pen. Pen tu adalah joki lah nama dia. Macam apa pensel tu lah kan. Tapi dia akan di-tapkan dekat situ. Tak tap pula. Okey, cepat. Okey, nampak dia tap. Bila dia tap dekat ujung ni, dia akan ke negatif. Saya tunjuk balik okay, dia on dia dah on lah. Dia masuk. Ini eksperimen lain macam lah sikit ni. Awak tak pakai pun yang ni. Okay. So dia letak joki tu. Cepatlah letak joki tu.
Lambat pula. Tak tengok berjalan ke tak berjalan ni. Si kapur ni. Dia ambil joki tu. Dia letak. Ni dia nak compare EMF dia letak, nampak tak dekat galvanometer awak tu negatif. Negatif. So dia satu dekat negatif, nanti dekat ujung dia akan dapat positif. So dia akan tarik sampai G awak sama dengan 0. Dia cuba cari tempat mana G0, mana G0. Dia nak cari G sama 0. Ni masih lagi negatif. Dekat situ. Dekat mana? Sini. So inilah berlaku bila G0. Okay, kenapa kita nak G0? Okay, kita tengok balik kita punya ni. Okay, saya lukis balik. Ni manometer ni. So saya ada E1, saya ada E2. Okey, saya cakapkan E1, E2 ni bayangkan bos lah atau mak kan, bos. Dia ada bos tingkat atas, ada bos tingkat bawah. So bos tingkat atas ni pun menghasilkan current. So bila dia sampai dekat junction, dia akan split I1, I2. Okey, ni I1 tapi sini dia akan jadi balik I. Dia tak boleh tiba-tiba je dia akan dapatlah I satu lagi kat sini kan. Dia gabung, dia dapat I lah. Sorry, yang ini dia dapat I lah. Kat sini je I1 sebab yang ni dia akan ada current lalu, lepas tu dia gabung dapat I balik. Okey. Yang bawah ni pula pun ada positif. So dia pun nak menghasilkan dia punya power dia sendiri. So kita letak I3. So I3. Okey. Apa yang berlaku kat sini? Alamak. Apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku kat situ? Apa yang berlaku kat situ adik? Tanya tak jawab belum-belum ni. Apa yang jadi kat situ? Ada berapa I? Boleh ke? Ingat tak saya cerita pasal sungai? Boleh ke satu sungai ada 2 arus? Tak boleh. Tak boleh. So apa yang berlaku dekat situ? Dia akan bergaduh lah kat sini. Bergaduh ialah I2 nak datang, I3 nak, I2 nak ke bawah, I3 nak ke atas. So dia bergaduh. So that's why galvanometer awak tu nanti ni kosong, ni negatif 100, ni net positif 100, dia akan sometimes dia pergi dekat positif. Bila dia pergi kat positif maksudnya bahagian atas tu menang. Maknanya I2 ni besar. So dia kalahkan I3. Tapi bila dia pergi, dia boleh tap tau. Yang ni joki ni kita akan tap dia lah. Okey, katakanlah dia pergi dekat ujung. So tiba-tiba dia positif. Maksudnya I3 jadi lagi besar. Sebab R resistance dia banyak, so dia kena makan. So I yang 2 ni tinggal sikit lah. So I3 besar, so dia telah overcome lah. So that's why dia jadi positif. Okey, positif dengan negatif ni tak boleh awak cakap yang atas ni menang positif. No, sebab ini depend on the susunan of the battery. Kalau bateri awak macam ni lain, kalau bateri awak macam ni lain. So itu tak apa, tu awak tak perlu risau lah. Yang awak kena tahu dia punya formula dia tu. Okay. So untuk awak punya silver, dia nak galvanometer ni sentiasa 0. Dia mesti pointed to 0. Okay, apa maksud kalau galvanometer tu 0? Dia kata dia stop dekat sini, X ni galvanometer is balanced. Maksudnya I yang bergaduh ni dia cancel each other. Dia sama nilai lah, dia mati. So there are no current flow lah. So I dekat sini adalah 0 lah. There are no current flow. So I ni, I yang keluar ni, I, dia jadi I. Yang ni tak ada I satu dah lah. I lah. So I, dia patah balik I. So in this circuit, we only have one current saja. Kita hanya ada satu current saja yang lalu. Faham tak? Boleh tak?
Diam pula budak ni. Boleh, madam. So you only ada I satu saja yang kat atas tu. So apa yang berlaku, bawah ni zero. Dengan syarat galvanometer mesti zero. Kalau galvanometer ada nilai tak boleh. Kalau galvanometer ada nilai, so mana ada current kat sini. Ada current yang jalan-jalan lagi bawah ni. Bila galvanometer zero, this is the only current yang ada lah. Ini sahaja. So bila awak nampak je soalan tak ada R, tak ada ni, kalau awak tak nak faham ni pun tak apalah. So awak tengok kepada soalan, awak tengok ada R tak, ada R kecil tak, okey tak ada. So awak terus direct guna formula E1 over E2 sama dengan L1 over L2. Okey, E1 berapa dia bagi E1? Dia bagi 2 volt. E2 nak cari, dia suruh cari Dia kata in the circuit show the E1 have EMF 2 volt with negligible internal resistance. So tak ada R kecil. And the length of potentiometer AB is 100. So panjang wire ni LAB dia adalah 100 cm. Dan dia kata when the switch is open tu bukan maksudnya dia terbuka atau open tu maksudnya kalau saya kata okay on fan, so maksudnya awak tengah jalan, circuit tengah jalan. So when this S is open, the balance of LX is 70. So LLX adalah 70 cm. Maksudnya bila dia duduk letak dekat 70 cm, galvanometer you adalah 0. So you guna formula ni E1. So E1 ni dia adalah rumah dia besar sampai sini, sampai AB. So dia LAB. E2, cuba tengok rumah E2 ni, dia separuh, rumah dia tak siap. So dia sampai LAX. Okay. So you masukkan 2 bahagi E2 nak cari kan. LAB ada tak? Ada 100 cm. LAX ada tak? Ada 70 cm. So you akan dapat E2. Iaitu alamak, yang ni kena mod balik lah. Iaitu 100 bahagi 70 2 bahagi answer. So awak akan dapat 1.4. So jawapan dia 1.4 volt. Betul lah, 1.4 volt. Senang je kan. Kalau saya tak nak awak baca nota tu, kalau baca nota saya takut awak give up. Awak give up lah dekat fizik ni. So awak tengok ni, awak tengok dia tak ada R besar, tak ada R kecil. Direct terus guna yang ni. Direct terus guna yang ni. Tak perlu fikir apa-apa. E1 over E2 sama L1 over L2. Make sure bila you guna atas, L tu mesti L yang sepanjang tu lah sebab rumah dia besar. Kalau you guna E2 mesti yang rumah pendek tu lah. Gambar dia tak semestinya macam ni gambar dia boleh terbalik. Sebab pernah keluar gambar terbalik. Macam mana gambar terbalik tu? Gambar dia macam ni. Galvanometer tu dekat atas. Dia ni E1 dekat sini. E1 dekat sini, E2 kat sini. So maksudnya ini AB, ini C. So E1 over E2 sama dengan LAC over LAB. Sebab E2 ni, tengok rumah kawasan rumah E2 ni. Dia sepanjang ni. Dia mesti AB. Okey. Boleh tak? Boleh ada. Kan macam senang kan, senang. Okey, tapi pasir banyak keluar yang ni. Yang ada anak dengan mak ni. Okey. Tak apa. Okey, kita tengok soalan pasir. Ni tadi. Ni mak ada R kecil, ada R besar. 5 markah. Ni kekoh ni kekoh. Sebab ada 1, 2, 3, 9 markah. Ni kekoh 11 markah. Ni kekoh 1, 2. Ni biasa ni bukan kekoh yang ni kira macam biasa. Kena buat ni, saya tak tahulah awak buat ke tak buat, saya tak tahu. Ni kira biasa. Ni. Ni kekoh lah, dia dah cakap lah ni kekoh 8 markah. Kekoh besar markah dia, sangat besar. Kenapa ni kekoh? Sebab ada 2 EMF. Ini biasa biasa, ni biasa. Ni bukan kekoh, ni kira biasa, efektif biasa.
Potentiometer setakat ni yang saya tengok yang latest ni adalah yang ada anak lah. Mana ni? Ni. Ni. Ada anak. So kita kena belajar lah yang ada anak ni. Ada anak ni kat atas ni. Okay, kita tengok yang ada anak ni. Okay, so kita tengok yang ni. Sebab yang ni senang sangat. Kalau yang ni awak tengok budak ni buat senang je. Buat ni settle lah. Dia buat yang bulat ni dah settle dapat jawapan. Tengok dia tulis pun dia tulis semua formula. Sebab saya memang ajar awak formula yang 3 tu. Sebab kalau awak tengok dekat awak punya formula given tak ada yang R tu. Dia hanya bagi awak ni. Dia hanya bagi awak yang ni. Ini saja. E1 over E2 sama dengan L1 over L2. Tu saja. So awak kena tambah lah satu lagi. R1 over R2. Okey. Kita tengok yang ini. Alright. Okey. So apa yang dia bagi? Padamlah yang lain tu pening kepala tengok banyak sangat. Okey. Dia kata dia bagi length 100 cm. Dia bagi resistor 5 ohm. Dia bagi dia bagi tahu length LAB lah. Nampak ni dia buat LX. Ni Y YG. XY adalah 100 cm. Lepas tu dia kata resistor. A potentiometer. A potentiometer consists a uniform wire of length 100 cm. Okay, 100 cm. And the resistor 5 ohm. Maksudnya wire ni dia act sebagai resistor dan dia ada 5 ohm. R wire lah, R wire ni. Okay. And the driver cell of EMF 3. Dia bagi 3 and R ada internal resistance dan dia ada R kecil dan with R kecil dengan R besar lah. So dia ada anak dengan isteri. The length is 75 cm when the galvanometer is balanced. Apa maksud balance? Maksudnya G sama dengan kosong lah. So yang ini maksudnya G is 0 lah. Determine the EMF 1. So dia suruh cari EMF ni lah. EMF bukan 1 lah, EMF. Dia suruh cari EMF. So ini yang saya nak cari. Okay. So saya tak nak pening-pening kepala. So saya guna yang formula saya bagi tadi awak tu. Okay, kita guna. Awak tengok budak dia punya kerja jalan dia. Ni je. 5 markah. Okay. E1 over E2 sama dengan L1 over L2 sama dengan R1 over R2. Okay, you kena buat yang belakang dulu. Yang macam tadi, you tak ada guna R. You terus direct. Okay, yang ni you kena guna belakang dulu lah. Okay, so kita akan buat L XY sama dengan over L XJ. X length hanyalah dekat bahagian ni je. Bahagian ni je length. RXY over RXJ. Okey, length XY adalah berapa tadi? 100 cm. LXJ adalah 75 cm. Okey, kalau awak nak buat, cikgu saya nak buat terbalik, boleh tak saya nak buat LXJ over LXY? Boleh? Tak ada masalah. Sebab ini adalah kita buat fraction. Cuma make sure bila awak buat LXJ, R ni mesti XJ jugalah. R ni mesti XY. Jangan terbalik lah. Dia mesti sama, follow. Mesti sama. Ni boleh, ini pun boleh. Okay, RXY ada 5. Ni 5. 5 ohm tadi dia cakap. Resistance along the wire adalah 5. Yang ini RXJ tak ada. So saya cari dulu RXJ. So 100 bahagi 75. So 5 bahagi answer. So saya dapat 3.75. So 3.75 ni logik tak? Logik sebab wire tu sepanjang wire ni resistance dia adalah 5 ohm. Bila dia stop dekat J, nampak tak dia stop dekat J, dia hanyalah 3.75. Betul lah, dia tak lebih daripada 5 ohm. So tengok ni. RXJ. RXJ tengok RXJ. Mana XJ? Ni. XJ. Ni panjang ni. Sepanjang tu adalah 3.75. Tapi kalau RXY adalah 5. Cuba tengok RXY. Mana RXY? RXY ini X, ini Y. Sepanjang ni 5. Logik lah.
Okay. So kita dah settle bahagian belakang. Dia kena buat love. Lepas tu buat love. Macam ni. Okay. Macam tu. Okay. So saya akan buat E1 over E2 sama dengan R1 over R2. Okay, E1 saya berapa tadi? 3 atas. EE lah nak cari. Okay, yang ini ramai yang salah. Ramai yang salah kat sini. Dia ambil terus yang ini. Salah. E1 is refer to kepada, okay, ni dah macam-macam dah ni saya padam balik Mana 3? 3 adalah ni. 3. Ni 3. So, saya kena cari resistance sepanjang rumah atas ni. Current yang dia lalu, resistor along sepanjang 3 volt tu. So, ada berapa? Dia lalu dekat XY tadi, 5. So, saya akan tambah 5. Ni sepanjang ni ada 5 tambah 2 tambah 2. Kenapa tambah 2 tambah 2? Sebab dia dalam series. So saya akan tambah 2 tambah 2. Okay. Macam mana pula dengan R bawah, RE 2 bawah ni? Ni. Okay, cuba tengok yang bawah pula. Okay, yang bawah ni cuba tengok ada tak resistor? Tak ada. Yang ini ada. RXG iaitu 3.75. So saya akan dapat nilai E 9 bahagi 3.75, 3 bahagi answer. So saya dapat 1.25. Ya, betul. So that's why saya tak nak awak tengok nota tu. Kalau tengok nota saya takut awak pun give up. Kalau saya give up pula tengok. Okay, boleh tak? Okay, tak apa. Kita tengok soalan pasir, kita buat sama-sama. Okay, ni soalan pasir tadi. Ni. Figure 80.9 show a potential divider consists wire XY with the length, so LXY adalah 1 meter dan resistance along XY adalah 5 ohm. Dia cakap tu ni. Cell EMF 2, atas tu 2 with internal resistance, so ada R kecil. Lepas tu dia kata connected with series with 3 ohm, ada R besar. When the another cell EMF is connected to the potential meter, the balance LXQ 76.2 cm. Calculate EMF. So ini adalah kes apa? Okay, pertama sekali bila saya nampak soalan ni, saya keluar dulu formula. Formula apa saya nak pakai? Formula E1 over E2 sama dengan L1 over L2 sama dengan R1 over R2. Dan ini adalah kes ada R dan ada R besar. So saya kena buat yang belakang dulu. Okay, so saya pilih LXY over LXQ. Sebab ada ni LYXQ sama dengan RXY over RXQ. 1 meter bahagi, ni kena tukar lah. 120.762 sebab kena tukar kepada meter kan. Sama dengan 5 bahagi RXQ. So saya akan dapat RXQ. Saya dapat RSQ dulu. Bahagi 0.762. Hello. Hello. Okay. Hello. Masalah. Itulah. Memang tak ada kat situ kan. Sebab saya ada back kelas ni. Nanti saya memang dekat sistem tak ada patutnya ada. Kenapa nanti saya call balik. Pukul 12 nanti saya betul balik. Boleh? Mana ada. Okay. Okay, so RXQ ni, so saya bahagikanlah. Ni berapa? 1 bahagi 0.762. So 5 bahagi answer. So saya dapat 3.81.
ohm. So logik tak ni 5 3.81 betul lah sebab dia less. Okay. Lepas tu kita buat yang love. Love depan ni. So E1 over E2 sama dengan R1 over R2. So E1 saya adalah 2 bahagi E nak cari. Okey. E1 tengok ni E2 ni dia duduk mana ni? Dia duduk sini bahagian atas ni. So tambah semua resistan total yang ada ke atas tu. So dia akan jadi 5 tambah 3 tambah 0.5 bahagi 3.81 sebab bahagian bawah tu hanya ada yang ini saja. So saya akan dapatlah EMF tu. 5 tambah 3 tambah 0.5 bahagi 3.81 2 bahagi answer. So saya dapat 0.8 0.9 lah kot. 0.9 lah. So saya akan dapat tu. Betul ke jawapan dia ni? Berapa ni? 10C. 0.889. Dia buang semua lah. So letaklah 0.9 pun boleh lah. Sebab awak dapat 0.8 berapa tadi? 0.8 sama lah, lebih kurang lah. So boleh lah. Okey, boleh tak ni? Ini cara paling senang lah. Tak payah macam nota, tengok macam ni je. Guna yang konsep ni. Sebab soalan ni pernah keluar yang ni. Awak tengok pasir lah, banyak yang keluar macam ni. Buat belakang dulu, lepas tu baru buat depan. Yang paling penting yang ini. Kena fahamkan yang ini. Ini bukan R1 tau, ini sebenarnya R total. Sebab awak dah buat yang total. Okey. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okey. So saya stop kat sini dulu. Buat yang lain dulu. Nanti besok kita sambung lagi. Alright. Okay, so saya stop dengan tasbih kifarah surah wal as.